telah memohon kepada mahkamah untuk menangguhkan sidang kes sehingga selesai permohonan rayuan di Mahkamah Rayuan, dan oleh demikian mencadangkan dan permohonan itu akan didengar hanya pada 23 Oktober oleh Mahkamah Rayuan. Maka oleh itu mereka memohon supaya sidang dijalankan pada awal November untuk sebutan, dan hakim memutuskan untuk menetapkan tarikh 3 November. Jadi kita setakat ini kita ikut proses itu saja, dan kita akan siap untuk jadi setakat ini maknanya itu kenyataannya lah, bahawa yang memohon untuk menangguhkan itu adalah pihak pendakwa. Selama ini saya yang disalahkan. Kita sebenarnya minta dulu dokumen. Sampai sekarang masalah itu belum selesai. Pendakwa memohon membawa rayuan ini kerana tidak bersetuju dengan hakim yang memutuskan untuk berikan sebahagian besar dokumen kepada kita. Jadi ini satu kes yang dikaitkan dengan jenayah, tapi dokumen tak mahu diserahkan oleh pihak pendakwa walaupun diputuskan oleh hakim, dan rayuan dibawa, dan oleh demikian kes tertangguh lagi. Okey. Datuk Sri, boleh tanya pasal isu di Perak, di Ipoh hari ini, situasi apa tu speaker memanggil sidang dan pihak berkuasa tidak membenarkan. Jadi ada, what is your comment on the situation unfolding now? Ya, bagi kita speaker yang sah adalah speaker yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri secara sah. Bukan speaker yang dilantik secara haram dari kursi, bukan di kursi dan lantai di bawah. Soal negara ini nak jadi negara hukum, kita kena ikut hukum. Kalau tentang pembangkang, semua sibuk cakap soal hukum. Kalau UMNO ini dia langgar hukum pun diterima juga. Soal MIC itu hanya diperkudakan saja untuk jadi speaker. Tidak ada kuasa apa-apa. Tapi kenyataan yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Perak itu ditonton oleh jutaan orang melalui YouTube. Kalau biasa, kalau laporan media rasmi UMNO dan kerajaan ini, liputan tidak diberikan. Tapi sudah lihat sendiri, jadi kita masih bertahan. Sidang sah hanya boleh dipanggil oleh speaker yang sah. Keputusan SPR tidak mengejutkan. Kita tidak jangka SPR akan memihak kepada keputusan speaker. Tetapi kita kena faham, setakat yang saya faham undang-undang, keputusan mengenai kedudukan ahli Dewan Undangan Negeri adalah keputusan muktamad speaker. Keputusan kedudukan ahli parlimen adalah keputusan muktamad speaker Dewan Rakyat. Seandainya perkara ini dipertikai, harus dicabar di mahkamah. Selalunya SPR itu dianggap bertindak mengikut jalur hukum, tetapi kali ini sekali lagi seperti mana kes Perak, SPR nampak tidak menghormati jalur hukum, dan Menteri Besar Kedah telah memaklumkan bahawa mereka akan mencabar keputusan SPR di mahkamah, dan wallahu a'lam apa yang berlaku di mahkamah. Datuk Sri, boleh komen sikit tentang isu protes di Shah Alam yang ada arak kepala lembu tu menimbulkan banyak kontroversi. Saya dapat kenyataan bahawa kita di Malaysia, walaupun kita nak pertahankan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan minta semua rakyat, baik Muslim atau bukan Islam, menghormati kedudukan Islam dan sensitiviti umat Islam. Tetapi dalam pada itu, jangan kita hina agama lain. Tidak ada dalam budaya Melayu ataupun prinsip agama Islam yang membenarkan dan mengizinkan kita menghina ajaran agama lain. Malah kenyataan dari Parti Keadilan menyebut sepotong ayat Quran di mana Allah menegaskan, jangan kamu sewenang-wenang menghina kepercayaan dan
patung-patung agama lain kerana nanti tak terkawal mereka menggunakan ini untuk menghina Allah SWT. Jadi ada satu prinsip yang cukup jelas dalam hal ini. Jadi saya harap pihak berkuasa, polis menjalankan siasatan secara profesional dan tidak membenarkan kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan oleh pihak yang desperate. Tani pilihan raya kalah. Jadi dia buat cara-cara begitu, nampak ada toleransi sikit. Sudah bayangkan kalau saya anjurkan demonstrasi 30 orang, kena belasah. Tapi kalau orang-orang ini, mudah-mudahanlah polis Selangor seperti mana diakui oleh Ketua Polis Selangor, siasatan akan dibuat dan saya harap ini dapat dijalankan.